Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bab 7 udara, subtopik 7.3 pencemaran udara. Terdapat 4 perkara yang perlu kamu ketahui dalam subtopik ini, iaitu yang pertama, mentakrifkan maksud pencemaran udara dan bahan pencemar udara. Kedua, berkomunikasi mengenai bahan pencemar udara serta puncanya. Ketiga, mewajarkan langkah untuk mencegah dan mengawal pencemaran udara. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah kesan buruk akibat pencemaran udara. Pencemaran udara ialah keadaan yang melibatkan kehadiran sebarang bahan pencemar dalam udara seperti habuk, asap daripada pembakaran terbuka, gas berasid daripada asap kilang dan gas beracun yang berpunca daripada asap kenderaan. Pencemaran udara juga mendatangkan kesan buruk terhadap kesihatan manusia serta boleh merosakkan alam sekitar. Berikut pula adalah gambar rajah yang menunjukkan bahan pencemar serta puncanya. Bahan pencemar seperti asap, jelaga, habuk, gas karbon monoksida, gas sulfur dioksida, gas nitrogen dioksida dan zarah logam plumbum berpunca daripada pelepasan asap daripada egsos kenderaan dan juga kilang. Gas karbon monoksida ialah sejenis gas yang beracun yang dilepaskan oleh egsos kenderaan. Manakala gas sulfur dioksida dan gas nitrogen dioksida dilepaskan oleh asap kilang. Gas sulfur dioksida dan gas nitrogen dioksida bertanggungjawab menghasilkan hujan asid. Seterusnya, pembakaran terbuka, asap rokok dan kebakaran hutan membebaskan bahan pencemar seperti habuk, jelaga, asap dan zarah logam. Seterusnya, loji kuasa nuklear. Loji kuasa nuklear pada asalnya tidak membebaskan sebarang bahan pencemar. Namun, jika loji tersebut tidak diselenggara dengan baik, maka bahan pencemar yang akan dibebaskan adalah bahan radioaktif. Seterusnya, bahan semburan pestisida dan juga baja kimia berpunca daripada aktiviti pertanian dan peladangan. Tapak pembinaan, kilang asbestos dan kuari batu kapur menyebabkan bahan pencemar habuk dan jenis debu dibebaskan. Dan yang terakhir, klorofluorokarbon atau CFC dibebaskan oleh alat pendingin udara atau aircon, peti sejuk, semburan aerosol serta kilang elektronik. Bahan CFC atau bahan klorofluorokarbon bertanggungjawab menyebabkan lapisan ozon kita semakin nipis. Kesan buruk pencemaran udara terhadap kesihatan manusia, bangunan dan infrastruktur, tumbuhan dan haiwan serta iklim bumi. Kesan buruk pencemaran udara terhadap kesihatan manusia adalah seperti asap dan jelaga menyebabkan masalah kesesakan nafas. Kedua, gas sulfur dioksida boleh menyebabkan penyakit berkaitan salur pernafasan. Dan yang ketiga, karbon monoksida yang dibebaskan oleh egsos kenderaan boleh menyebabkan sakit kepala, kerencatan akal atau membawa maut. Kesan buruk pencemaran udara terhadap bangunan dan infrastruktur. Pertama, habuk dan jelaga akan mengotorkan bangunan. Hujan asid yang berpunca daripada gas sulfur dioksida dan nitrogen dioksida yang dibebaskan oleh asap kilang boleh menghakis struktur konkrit dan batu kapur. Hujan asid juga boleh mempercepatkan kadar pengaratan besi. Kesan buruk pencemaran udara terhadap tumbuhan dan haiwan. Pertama, hujan asid menyebabkan tanah berasid dan kurang subur yang tidak sesuai untuk pertanian. Kedua, hujan asid juga menjejaskan hidupan akuatik. Ini kerana hujan asid menyebabkan air kolam atau air sungai menjadi berasid. Ketiga, asap dan jerebu mengurangkan cahaya matahari sampai ke bumi. Ini akan menjejaskan proses fotosintesis. Dan yang terakhir, kesan buruk pencemaran terhadap iklim bumi. Pertama, pembebasan asap daripada kilang, egsos kenderaan dan pembakaran terbuka menyebabkan kejadian jerebu. Kedua,
Gas karbon dioksida yang berlebihan akan menyebabkan kesan rumah hijau atau pemanasan global. Ketiga, klorofluorokarbon atau CFC yang berlebihan boleh menyebabkan penipisan lapisan ozon. Dan yang terakhir, gas sulfur dioksida dan nitrogen dioksida menyebabkan kejadian hujan asid. Dan yang terakhir, langkah-langkah mencegah dan mengawal pencemaran udara. Pertama, melalui undang-undang. Memperkenalkan denda yang tinggi kepada perokok yang merokok di kawasan larangan, individu yang melakukan pembakaran terbuka dan kilang-kilang yang membebaskan gas berasid tanpa sebarang penapisan. Kedua, melalui pendidikan. Menekankan pengetahuan mengenai pencemaran udara dan langkah pengawalannya. Kedua, memperkenalkan program kesedaran anti merokok dan juga program Kita Semula. Dan yang terakhir, menggalakkan untuk pelajar serta guru berjalan kaki, menunggang basikal atau menaiki pengangkutan awam. Seterusnya, melalui kaedah sains dan teknologi. Teknologi kenderaan hybrid dapat mengurangkan pembebasan gas karbon monoksida daripada egsos kenderaan. Kedua, memperkenalkan teknologi peti sejuk yang menggunakan hydrochlorofluorokarbon atau HCFC bagi menggantikan klorofluorokarbon CFC. Dan yang terakhir, memasang penapis cerobong asap di kilang-kilang.